Mic saya rosak. Saya tak boleh buka mic. Tak apa, tak apa. It's okay. Kelas apa tadi? English. English. Um, so far semua okay? Hari ni insyaAllah kita masuk topik baru insyaAllah ini. Cikgu cuba buat as steady as possible lah. Pasal kita baru, pasal minggu ni quite heavy sikit kan. Kita dah bercuti 2 minggu, and then suddenly nak start tu quite heavy. So oleh-oleh at maths yang cikgu bagi vektor tu kan, hopefully semua buat. Cikgu akan bincangkan bila kita naik sekolah nanti. Jadi petang ni insyaAllah kerajaan akan umumkan bila sekolah buka, and then bila sekolah buka baru kita bincang oleh-oleh. So for the time being cikgu akan proceed dengan syllabus lah. Boleh? Okay, now baru ada 6 of you. So cikgu tunggu sekejap. Cikgu nak tanya, maths dah masuk probability ke? Cikgu Siti dah masuk probability ke? Kebaran kalian? Dah masuk Dah masuk lama ke baru masuk? Yang ada gambar raja pokok tu. Dah masuk dah gambar raja pokok? Lama tak? Okay, bagus. Lama juga, maksudnya dah lama lah kan? Maksudnya masa sebelum PKP ke? Selepas PKP? Masa PKP, okay. Alright, hari ni kita nak tengok AdMaths punya probability sebab AdMaths pun ada probability. Cuma AdMaths of course lah, AdMaths punya probability ni dia lain sikit dengan Maths, dia advance sikit. Okay, now sambil tunggu kawan-kawan awak, cikgu start dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okay, so handouts untuk hari ni cikgu dah post kat Padlet. Just in case kalau awak nak refer, ada PDF juga. Cikgu dah post dekat Padlet, so mudah untuk awak nak refer. Okay, Padlet sama, masih lagi page yang sama. So lepas ni kalau kita buat Google Meet pun cikgu guna kod yang sama lah, so tak ada masalah. Alright, now cikgu ingat cikgu start dulu kot. Cikgu akan start dulu, cikgu tak tunggu yang lain. Cikgu akan terus tunjuk ke awak topik hari ni. Topik hari ni adalah dia panggil sebagai probability distribution. AdMaths punya probability. Okay, kejap Boleh nampak ke cikgu punya presentation, boleh kan? Okay, kejap. Currently cikgu tak nampak. Alright, nampak ke guys? Nampak Dia tulis fundamental of probability. Okay, untuk mukadimah, cikgu nak bagi tahu awak yang selama ni kita dah pergi probability macam ni lah. Kita dah buat probability yang sebegini, yang menggunakan tree diagram. Dia panggil kat sini gambar rajah pokok. Bahasa orang Melayu panggil gambar rajah pokok. Orang Melayu panggil gambar rajah pokok. Dalam English dia panggil sebagai the tree diagram. Tree tu sempena pokok lah. The tree diagram. Jadi mana-mana understanding dalam probability, sesiapa saja yang ajar awak probability, nanti tak kisahlah kalau awak dapat cikgu maths lain ke, dia akan cakap dengan awak asas kepada probability adalah memahami tree diagram. Okay, kalau awak tanya cikgu kan dekat sekolah kita ni, antara cikgu yang hebat dalam probability adalah cikgu Nuraliza. Previously sebelum dia mengajar kat Siti Budi, dia mengajar dekat college. Dia mengajar A-level. So dia punya bidang adalah bidang probability dan statistik. Cikgu Nuraliza. Nampak? Awak tak tahu dia mengajar kat college sebenarnya dia adalah lecturer. Dia lecturer dekat A-level, dekat college, cikgu lupa dah college apa. So dia punya kepakaran adalah probability dan juga statistics. So cikgu nak bagi tahu awak, kalau kita nak buat probability, dia punya basic dia adalah tree diagram. Now, cikgu Siti ada tunjuk kat awak tak yang gambar rajah pokok macam ni? Ada tak dia tunjuk? Cikgu dulu dia buat macam ni. My teacher should like this. Dia kata gambar rajah pokok ni jadi macam ni, dia kata. Ada tak?
Oh, lag ke? Suara awak boleh dengar cikgu dengan betul ke? Dengan baik ke? Ataupun cikgu cakap seorang-seorang? Hello? Awak boleh dengar cikgu tak? Can you hear me? Lag ke? Dengar Okay, good. Alright, dengar je lah. Sebab nanti cikgu record juga lesson ni. So, kalau awak tak faham, awak tengok balik lesson ni, okay? So, cikgu assume semua sedang memahami lah, okay? So, without further ado, cikgu sambung balik. Okay, now back to the discussion. So, sekarang ni cikgu nak tunjuk awak kenapa dalam AdMaths kena belajar sekali lagi probability. Okay? Kalau cikgu ingat zaman cikgu sekolah dulu, cikgu tanya kenapa dah belajar probability kat maths, cikgu kena belajar lagi sekali dalam AdMaths. The reason is that gambar rajah pokok yang kita belajar dalam maths ni, dia tak boleh afford untuk soalan-soalan advance di peringkat AdMaths. Contohnya, kalau kita buat advance punya probability, gambar rajah pokok kita pun akan jadi advance. Antara gambar rajah pokok yang nampak kompleks dalam macam ni guys. Awak bayangkan gambar rajah pokok ni, ini baru 2 layer tau. Kita panggil dia layer. Okay, this is first layer. Yang ni second layer. Lapisan lah. Kalau kita buat AdMaths, kita mungkin akan berhadapan dengan probability yang ada banyak layer. Contohnya kalau kita masuk third layer, lapisan ketiga, dia akan pecah lagi dua guys macam ni. Dia akan jadi lagi kompleks. Dan kalau kita masuk fourth layer, yang hujung ni, hujung garisan ni, dia pun akan pecah lagi. Dia ni pun akan pecah, dia ni pun akan pecah, dia ni pun akan pecah, yang ni pun akan pecah, yang ni pun akan pecah, hujung ni pecah, hujung ni pecah. Kalau kita masuk fifth layer, can you just imagine that kita punya diagram akan nampak sangat kompleks. Okay, this is where AdMaths datang. AdMaths kata, saya offer satu formula untuk gantikan lukisan gambar rajah pokok tadi. Maksudnya sekarang kelas, AdMaths kata, sebenarnya ada formula yang boleh digunakan dalam probability untuk menggantikan gambar rajah pokok tadi. Okay, nama formula tu adalah binomial distribution. Binomial distribution ni adalah nama bahagian-bahagian dalam probability. Probability ni ada banyak cabang tau. Cikgu masuk, masa cikgu buat asasi dulu, ada macam-macam jenis probability. Kadang-kadang tu kena masuk statistik sekejap. So sekarang ni binomial untuk AdMaths sekolah menengah, kita akan sentuhkan satu ilmu probability yang dipanggil sebagai binomial. Okay, kalau awak tanya cikgu binomial ni apa sebenarnya cikgu? Cikgu cakap ayat paling mudah adalah binomial adalah satu formula. Satu formula yang diciptakan untuk mencari probability. So tak perlu lukis-lukis, tak perlu buat gambar rajah set apa semua. Okay, so macam mana formula dia? Formula dia AdMaths bagi. AdMaths bagi dekat muka surat depan tu, dia kata macam mana formula binomial. Kata binomial punya formula adalah, dia tulis. Okay, dia tulis panjang tau formula dia. Cikgu masa sekolah dulu ni antara formula yang cikgu hafal. So formula dia tulis Px equal to R. Okay, cikgu buat lagi sekali. Buruk pula tulisan cikgu ni. Px equal to R. Lepas tu ada equal, baru start formula dia, NCR kali P kuasa R kali Q kuasa N tolak R. Okay, di sini cikgu perlukan respon awak. Awak nampak tak formula yang cikgu tulis ni? Nampak Okey. Selalunya soalan yang cikgu terima daripada student adalah, dia akan tanya cikgu macam ni tau. Dia tanya cikgu, okey, cikgu, kenapa dalam formula ni ada equal ada equal sebanyak 2 kali? Dia tanya cikgu. Kenapa cikgu Zaid tulis equal sehingga 2 kali? Awak nampak kat sini kan, sini ada equal, and then dekat sini pun ada equal lagi sekali. Okey. Jadi sekarang ni cikgu bagi explanation untuk permulaan. Formula ni sebenarnya dia punya formula start kat sini. Ni formula ni start kat sini. Ini yang kita nak kena masukkan. Yang di depan ni hanyalah simbol sahaja. Okey. Nanti kita akan tengok kenapa kat depan ni dia tulis macam ni. Okey, sekarang ni apa yang kita nak buat? Cikgu nak terus tunjuk kat awak. Ini adalah AdMaths ni probability. Kita kata kita akan menggunakan formula saja. Awak guna formula cukup, awak dapat jawapan probability. Tak payah nak buat gambar rajah set, tak payah buat dalam bentuk set notation, diagram pun tak payah. Kita buat formula saja. So ini kelebihan AdMaths punya probability. Okay, sekarang kita nak tengok teruslah. Cikgu, saya nak cuba jawab. Macam mana kalau kita nak jawab soalan contoh ni? Kalau awak tengok dekat sini guys, okay,
Ayat dia pendek je kan? Cikgu rasa kemungkinan soalan ni adalah lebih pendek daripada soalan maths. Maths probability. Cuma masalah yang cikgu share dengan awak lah, yang selalu student hadapi adalah, diorang akan cakap dengan cikgu, cikgu, sekarang kalau cikgu tengok formula ni panjang. Yang cakap cikgu, formula ni panjang. Huruf yang ada antaranya adalah, ada huruf P, ada huruf Q, ada huruf N, ada huruf R. Macam mana saya nak cari nombor-nombor untuk huruf ni pada soalan yang pendek ni? Okay, so sekarang cikgu nak share tips. Tips ni cikgu dapat masa zaman cikgu sekolah lagi. So masa cikgu sekolah, cikgu punya cikgu kata, antara keempat-empat nombor ni, nombor yang paling mudah, huruf yang paling mudah kita nak start adalah, you always start dengan P. Ni P kecil Ni adalah P kecil. Ni Q. P, Q. Semua ni huruf kecil. P kecil, Q kecil, N kecil, R pun kecil. So my teacher said that, dia kata, ada orang masuk ke? Sekejap sambil-sambil. Cikgu punya cikgu kata, dalam banyak-banyak huruf, yang paling senang, tak ada orang, okay. Yang paling senang adalah, dia kata, gunakan huruf P. Dalam banyak-banyak huruf kat sini, dia kata, bila kita baca soalan, huruf P ni lah yang paling senang kita nak detect. So kenapa dia kata paling senang? Sebab dia kata huruf P mesti berbentuk fraction. Tu kena ingat. P mesti fraction. Okay. Jadi bila kita baca soalan, tak payah pening-pening guys. Awak tak payah baca the probability that Ali. Siapa Ali ni? Can solve a given problem. Problem apa yang dia kena solve? Awak tak payah go into details. Okay. Awak cuma perlu tengok soalan dan awak detect soalan tu ada tak pecahan. Bila soalan tu ada pecahan, maka pecahan ni akan terus jadi milik P. Tu cerita dia, paling senang. Okay, kalau kata cikgu ambil SPM sama-sama dengan awak untuk soalan ni, cikgu akan tackle huruf P dahulu. Always look for P. Boleh jelas kan? Senang je. So P tu kenapa kita kata dia senang? Pasal P adalah fraction. Senang nak tengok. Sekejap cikgu nak delete dulu. Setakat ni kalau ada soalan, awak berhentikan cikgu. So kalau awak tak berhentikan cikgu, cikgu assume tak ada soalan lah. Okay, so cikgu assume awak faham. Alright, now tadi kita nak pergi balik kepada P. P kecil ni. So P akan dapat 1/3. Senang kan? Kalau kata cikgu share dengan awak, katalah kita nak tengok soalan yang bawah ni pula. Katalah kita tengok kejap. Dalam kedua-dua soalan ni ada fraction tau, nampak tak? Soalan A ada 2/3. Soalan B ada 1/6. Okay, ini semua akan pergi kat P lah. Kalau awak nak guna formula at maths untuk soalan ni, terus kita akan cakap, cikgu saya tahu P kat sini 2/3. Cikgu saya tahu soalan B ni. Soalan B ni P dia 1/6. Macam tu. Okay, so pergi balik kepada soalan atas ni, cikgu dah tulis kat sini P adalah 1/3. So jelas Okay, now selepas dapat P guys, kita ada lagi 3 huruf. Ada huruf Q, ada huruf N, ada huruf R. So the next huruf adalah mesti pergi terus kepada huruf Q. Okay, so lepas dah pergi pada huruf P, kita akan pergi kepada huruf Q. Sekejap, ada orang nak masuk. Oh, Hakim Nordin. Mesti dia berlatih archery ni, tu yang lambat. Okay. Minta maaf cikgu. Tak apa, cikgu maafkan awak. Awak tak minta maaf pun cikgu maafkan. Okay, so sekarang ni cikgu akan tulis dekat sini Q. Tengok guys, cikgu cakap tadi, sesiapa yang tahu huruf P, iaitu fraction, okay, once dia dapat P, dia akan terus dapat tahu siapa Q. So siapa Q? Q adalah 2/3. So kalau tanya cikgu mana cikgu dapat Q ni 2/3? Q ni students, dia adalah pecahan selebihnya. Dia adalah probability selebihnya. Kalau awak tengok contoh yang dia bagi kat sini, awak nampak tak kat sini ada tulis solution. Dia pun buat sama macam kita. Dia kata P 1/3. Lepas tu Q ni, kalau awak tengok apa dia buat. Dia kata Q adalah 1 tolak 1/3. Nampak tak? Dia tulis Q adalah 1 tolak 1/3. So kenapa dia tulis Q ni 1 tolak 1/3? Sebab dia nak tunjukkan Q ni adalah pecahan yang lebihan. Faham kan? Contoh kalau cikgu ada, okay, cikgu bagi awak P 2/5 katakan, mesti awak tahu Q dia berapa. Berapa Q dia? 3/5 kan? As simple as that. So senang je. So masa exam, kita cakap macam ni. Siapa tahu P, dia mesti tahu Q. Tu cara berfikir dia.
Okay, so dengan laju guys, kita dah terus dapat 2 huruf kat sini. Nampak? So sekarang ni tinggal huruf N dengan huruf R lah, kan? Yang ni pun senang guys. Okay, dulu ada student cakap dengan cikgu, dia cakap dengan cikgu, saya rasa macam lagi senang cari huruf N dengan huruf R, tapi cikgu ada reason kenapa cikgu cakap P dengan Q lagi senang. Okay, now N dengan R ni, okay, kenapa cikgu cakap dia senang? Sebab dia adalah nombor yang whole number. Tengok cikgu tulis kat sini. N dengan R ni mesti whole number. Whole number ni dalam bahasa Melayu nombor bulat lah. Jadi dalam soalan yang Ali ni tadi, orang nampak tak ada nombor bulat? Find the probability that Ali can solve 3. 3 ni nombor bulat. Problems out of 4. 4 ni nombor bulat. Jadi 3 dengan 4 ni dia ni nombor bulat, maka diorang akan pergi kepada huruf N dengan huruf R. Soalannya adalah siapa dapat N, siapa dapat R. Jawapan dia sangat senang guys. Jawapannya adalah N akan ambil nombor yang besar, which is antara 3 dengan 4. 4 lah yang besar. So N dapat 4. Macam tu. Okay, lepas tu ada huruf R pula. R akan ambil yang kecil. So R dapat 3. So dengan cepat kita dah dapat dah huruf P, kita dapat huruf Q, kita dapat huruf N dan huruf R. As simple as that. Lepas tu formula boleh terus gerak. Cuba awak tengok sekarang guys. Dia pun buat sama macam kita. Dia kata P 1/3, Q dapat 2/3. Lepas tu R 3, nampak R dapat yang kecil. Kena ingat tau, antara R dengan N, dua-dua ni mesti whole number. Tetapi R akan ambil yang kecil, N akan ambil yang besar. Ini kena ingat. Okay, kenapa N dapat besar, R dapat kecil? Sebab dalam formula yang cikgu tulis tadi, cuba tengok ni. Nampak tak ada NCR ni? NCR ni kita belajar masa combination. Cikgu dah kata hari tu, nombor yang di atas mesti lebih besar daripada nombor yang di bawah. Ini kena ingat. Okay, jadi kena ingat, kalau N dengan R ni, siapa dapat besar, siapa dapat kecil tu kena confirm. Jadi sekarang guys, bila cikgu nak buat soalan ni, cikgu dah boleh terus jawab dah. Apa soalan dia kata? Find the probability that Ali can solve 3 problems out of 4 given problems. Awak perasan tak bila cikgu nak buat soalan ni dengan awak, cikgu tak bincang pun soalan ni in details dengan awak. Maksudnya cikgu tak bincangkan, okay, tengok guys, Ali ni tengah nak cuba solve problem. Cikgu tak pergi kepada maksud soalan tu. Kita cuma hanya perlu cari nombor-nombor pada soalan. Okay, so sekarang ni nombor-nombor semua dah dapat dah guys. Tengok 1/3, 2/3, 4 dengan 3. So terus guys, terus gunakan formula yang cikgu tulis ni. Cuba tengok ni, kita buat sama-sama guys. P besar, X besar sama dengan R. So cikgu tulis P besar, X besar sama dengan R. Cuma yang sama dengan R ni kita dah tahu tadi R tu 3 kan. So this is where awak tukar R sama dengan 3. Okay, ini guys, di depan ni, ini belum start formula lagi. Ini baru simbol untuk menunjukkan yang awak ni tengah gunakan binomial distribution. Dan kenapa sama dengan 3? Nak bagi tahu kita tengah gunakan R sama dengan 3. R sama dengan 3. Okay, lepas tu apa formula ni kata? Lepas tu baru dia kata, baru start formula. Equal, tengok ni, NCR. Formula tadi NCR sama macam combination. N dapat 4, C dapat 3. Sama macam combination. 4, C 3. Masa exam, kita boleh check jawapan kita betul atau salah. Antaranya adalah sentiasa ingat nombor di atas mesti lebih besar daripada nombor yang di bawah. Okey, boleh Ada soalan tak setakat ni? Kalau cikgu pause sekejap, ada soalan tak? Tak ada Dan tak ada. Senang kan? Senang ni. Kita dah dapat huruf dia, masukkan saja pada formula. Pagi tadi cikgu ajar satu kelas form 5, dia tanya cikgu, formula ni SPM bagi tak? SPM bagi, even better. Maksudnya awak tak perlu hafal, awak perlu tahu cara nak guna sahaja. Okay, next. Selepas NCR, kita nak tengok pada huruf seterusnya, iaitu P kuasa R. Nah, ni kena ingat P dalam formula ni, dia bukan sama macam P di depan ni. Yang ni P huruf besar, yang ni P huruf kecil. Okey, jadi P huruf kecil ni, dia ni pakai dekat P 1/3 yang kita dapat tadi tu. Yang awak dah cakap, yang cikgu cakap dengan awak tadi. Huruf yang paling senang nak detect,
adalah P sama dengan 1/3. Sebab dia mesti fraction. So sekarang ni cikgu akan terus tukar P dalam formula ni sebagai 1/3. Follow? Follow kan? Okey, berapa dia punya kuasa kat sini tulis? Kuasa R. Apa maksud kuasa R? Kuasa R bermaksud dia ikut balik nombor yang sama awak tulis tadi. Di sinilah R3, di sinilah R3. Bermaksud dia punya kuasa masih lagi maintain R sama dengan 3. Tak nak habis lah guys. Kita dah buat NCR, kita dah buat P kuasa R. Last kali adalah Q. Okay, Q berapa Q? Q tadi kita tulis Q sama dengan 2/3. Q sama dengan 2/3. Jadi cikgu akan tukar terus. Q ni 2/3. Dia kata dekat sini Q ni mesti kuasa N tolak R. So N tolak R ni mana nak dapat? Senang sahaja. Ni dekat NCR ni kan ada nombor besar dengan nombor kecil ni. Biar nombor besar tolak nombor kecil. Sebab yang atas ni N, yang bawah ni R. Jadi N tolak R. 4 tolak 3, you akan dapat 1 guys. Macam tu. Cuba bayangkan masa exam bawa jawab soalan macam ni. Senang je. Cari dulu P. Siapa tahu P, dia dapat Q. Okey, dah dapat Q. Lepas tu tinggal lagi berapa huruf? Tinggal lagi 2 huruf, iaitu huruf N dengan R. N dengan R ni pula macam mana daripada soalan? Dia mesti whole number. Whole number ni nombor bulat. Kat mana nak dapat nombor bulat? Soalan dah bagi dah. Ada 3 dengan 4. Siapa dapat N? N akan dapat nombor yang besar. R akan dapat nombor yang kecil. Dah dapat P, Q, N, R. Terus boleh start pada formula yang panjang ni. Okay. So the next step adalah simply tekan calculator. Can you please help me? 4C3 berapa? 4C3 dapat 11 ke? Siapa dapat 4C3? Empat kuasa 3. Ni 4C3 bukan 4/3. Cuba tengok dalam formula tu. 4C3. Empat. 4 4C3 adalah 4. Betul? Okey, 4C3 4. Selepas tu dia kata kali dengan 1/3 kuasa 3, kita akan dapat 1/7. So tadi 4 kali dengan 1/3 kuasa 3 adalah 1/27. Dan dia kata kali dengan siapa? Kali pula dengan 2/3. Ini kalau dikali guys, kita akan dapat 8/81. Siap kita punya probability. Siap probability kita. Dengan hanya menggunakan formula. Okey, tak perlu lukis diagram, tak perlu buat set punya notation and so on, tak payah buat. Just tahu siapa P, Q, and R, masukkan dalam formula. So pada pendapat cikgu, Maths punya formula untuk probability lebih baik daripada modern maths. Cuma yang kena hati-hati adalah you kena tahu siapa dapat P, siapa dapat Q, siapa dapat N, siapa dapat R. Yang tu you kena ingat first thing first. Boleh Okey, sekarang cikgu nak terus pergi kepada soalan kat bawah ni. Okey, kita nak cuba tengok soalan A ni. Probability yang oranges ni. Okey, kejap cikgu padam kejap. Okey, tadi sempat tak salin formula dia? Formula dia macam ni guys. P, okey, X equal to R. Ini kalau nak tanya cikgu, apa maksud P X equal to R? Ini adalah simbol bagi formula binomial. Okey. Simbol untuk formula siapa tadi? Formula binomial. Binomial ni pula apa? Binomial adalah jenis-jenis probability. Macam manusia lah kan. Semua mammal, tapi mammal ada macam-macam jenis kan. Ada mammal yang berkaki 2, ada mammal yang berkaki 4 kan. So sama macam ni. Probability ada banyak. So binomial adalah antara salah satu cabang dia. So macam ni formula dia tadi, kalau awak tak sempat salin, formula dia adalah NCR kali P kuasa R kali Q kuasa N tolak R. Yang nak kena ingat adalah P di depan ni P besar,
P di belakang ni P kecil. Tak sama langsung. Okay, dia orang ni tak sama langsung. Okay, now let's look at this question. Okay, so the good news kan guys, ni cikgu punya pendapat lah Kita tadi jawab soalan Ali tadi kan, Ali yang buat solution tadi tu kan. Cikgu langsung tak bincang dengan awak macam apa maksud soalan tu kan. Kita terus tengok nombor, dapat huruf, terus siap, betul tak? Kan? Just kena tahu siapa P, siapa Q, siapa N, siapa R. Okay, now let's start on this question. Okay, cikgu nak guna pen warna lain. Let's say cikgu guna warna purple. Okay, now macam biasa kita tahulah, ada P, ada Q, ada N, ada R. Okay, dalam banyak-banyak huruf ni siapa yang paling senang guys? Nak cari. Siapa yang paling senang? P. P paling senang Okay, kenapa P paling senang? Fraction. Sebab dia berbentuk fraction. Very good. Okay, cikgu nak share satu lagi ilmu. Okay, kadang-kadang ada soalan yang tidak diberi dalam bentuk fraction. Ni kena ingat sebab of course maths dia akan tahu kita punya kelemahan dia akan tahu kalau you dah pandai satu benda tu, kita tak reti nak expand kita punya kepandaian. So you kena ingat, selain daripada fraction, cikgu tulis kat sini selain daripada fraction, SPM mungkin juga tak bagi fraction. Dia mungkin juga bagi dalam bentuk peratus, percentage. Contohnya dia bagi macam mana? Dia bagi 66%. You nampak je percentage, dia pun huruf P sebenarnya. Tu kena ingat. Okay, selain daripada percentage, dia juga boleh bagi dekat kita dalam bentuk decimal. Contohnya 50% adalah bersamaan dengan 0.5. So dia boleh bagi kat kita guys. Dia boleh bagi kat kita dalam bentuk desimal. Okay, katalah tak bagi dalam bentuk desimal, apa lagi yang boleh dia bagi pada kita? Dia juga boleh bagi pada kita dalam bentuk ratio. So kena ingat ni selalunya secara commonnya soalan SPM suka bagi dalam bentuk fraction. Tetapi kadang-kadang kalau dia nak uji kita, dia akan test kita dalam bentuk peratus, percentage. Kadang-kadang dia test kita dalam bentuk decimal. Dan yang paling jarang keluar cikgu tengok selalunya adalah dalam bentuk ratio. So benda ni kena ingat. Okay, follow Okay, sekarang siapa yang tahu P, cikgu kata dia mesti tahu Q. So berapakah Q? 1/3 kan? Senang kan guys? Kan? Cari P, dapat Q kan? Yang soalan ni kita buat sama-sama, kita tak ada baca pun. May ni beli 6 paket orange, kenapa dia beli 6? Tu tak payah kisah. Kita cuma nak tahu dia punya nombor yang sesuai untuk dimasukkan. Okey, sekarang tinggallah N dengan R. Okey, N dengan R ni mesti whole number kan tadi kita kata. So siapa yang dapat N? N ni nombor bulat. Kat sini ada nombor 6, ada nombor 3. Siapa yang dapat N? N dapat berapa? 6. Sebab apa? Dia besar. Sebab dia besar. Very good. Tu je explanation dia. Sebab dia besar dan dia lebih besar daripada nombor 3. So nombor yang kecil tu duduk dekat R. There you go. Once dah dapat ke-4 huruf ni, formula yang panjang ni kita dah boleh terus gunakan. So sekarang cikgu nak gunakan formula dia. Okay, formula dia kata Px equal to R. Tengok ni guys, yang X equal to R ni kita dah tahu dah R dia berapa kan. Jadi cikgu akan tulis X sama dengan 3 macam ni. Okay, sekarang ni yang Px sama dengan 3 ni, yang ni bukan formula tau. Ni cara menulis sahaja. Okay, nak bagi tahu kita sedang menggunakan R sama dengan 3. Tu je. Tu je nak bagi tahu. Okay, dia belum jawapan lagi. Faham kan? Okay, sekarang ni cikgu nak masuk yang lain-lain lah. Apa ada kat sini? NCR. Macam mana nak tulis NCR dia? 6 C3. 6C3. Selepas 6C3, cikgu dah settlekan NCR ni. Kita nak pergi pada P kuasa R pula. Okay, P kuasa R. Awak tengok P tadi kita cakap apa? 2/3. So let's write 2/3. Dia kuasa berapa? Dia kuasa R dia tulis kat sini. Kuasa R ni bermaksud
Dia sama dengan R yang mula-mula awak declare tadi tu. Dan juga sama dengan NCR kat sini. So apa saja nombor yang awak dah declare tadi, dia mesti repeat guys. Dia mesti repeat. R ni repeat 2 kali. Mula-mula 3 kat depan. Lepas tu dekat NCR. Lepas tu dia ulang balik kat tempat kuasa. Okay. So berapa kuasa dia? Dia akan repeat ambil R jadi kuasa 3. Macam tu. Dah nak siap dah ni. Okay. Last kali kali dengan Q pula kat sini. Kali dengan Q. So Q pun kita dah dapat tadi. Cikgu dengar ada kawan sebut tadi. Q adalah 1/3. Berapa kuasa dia? Kuasa dia tulis kat sini N tolak R. So awak tengok N dekat depan ni, atas ni, tolak dengan R kat bawah. 6 tolak 3 berapa dapat? Dapat 3. Macam tu. So dah nak siap dah ni. Okay. So 6C3. Kita guna kalkulator. Sekejap cikgu untuk mengelakkan awak jawab lambat, cikgu guna kalkulator terus, scientific. 6C3 kan. Ada yang dapat ke 6C3? 20. 20 Oh, 6C3 20. Banyak tu. Okey. Nanti masa exam jangan salah tekan Jangan tertekan P pula. Cikgu ramai jumpa orang tertekan P. 2/3 sama dengan 8/27. 1/3 kuasa 3 sama dengan 1/27. Macam tu. Betul kita kalilah guys. Okay. So bila kali, kita akan dapat 160. Ni kejap 160 per berapa 400 something 729. Ya? 729. 7? 729. 729. Hmm. Okey. 729. Tadi ingat tak tadi soalan tadi mula cikgu buat dengan awak tadi tu yang kat atas ni. Berapa kita dapat? 8/81. Wafi. Fi, Ya saya. tolong cikgu boleh tak Wafi? Boleh? Nampak tak jawapan 8/81 tu? Nampak. Cikgu nak tanya awak. 8/81 tu besar ke kecil? Besar. Besar kan? Okey. Macam mana awak boleh tahu dia besar? Sebab 81. 81 kan? Okey. Cara jawapan awak tu kurang tepat. Okey. Cara kita nak check fraction tu besar ke kecil adalah, ni cikgu buat masa sekolah Cikgu selalunya cikgu akan tukar 8/81 tu jadikan sebagai bentuk decimal. So awak tekan kalkulator 8/81. Biar ada bentuk decimal. Barulah kita lebih faham. So my calculator said that dapat jawapan sorry. So in decimal dia adalah 0.09877. Ini dalam decimal dia. Dia adalah 0.09877. Jadi 0.09877 ni besar ke kecil? Kecil. 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 Siapa jawab tu? Adlin. Adlin, kenapa awak cakap dia kecil? Ada 0.0 ke depan. Kalau yang besar macam mana? Selain nombor 0 kat depan. Kosong kat depan. Okey, macam ni guys. Ni dengar cikgu akan beritahu awak supaya awak lebih appreciate jawapan awak. Okey. First kali bila kita dapat jawapan dalam fraction, cikgu bagi cadangan. Ni apa yang cikgu bagi tahu cikgu dulu, dia kata bila dalam probability, when you got your answer in fraction, dia kata always turn to decimal. Tukarkan jadi decimal. Okey, kita dah tukar jadi decimal. Bila tukar jadi decimal, baru awak akan nampak probability kita tu besar ke kecil. Adlin cakap jawapan kita ni kecil. Okey, bila Adlin kata jawapan kita kecil, ini bermaksud probability benda ni kecil. Probability kecil maksudnya benda-benda yang mustahil. Contohnya orang tanya cikgu macam ni. Zaid Zaid tu orang tanya cikgu lah bukan cikgu tanya orang tu nama Zaid. Orang tanya cikgu, Zaid, apakah probability anda akan menjadi seorang Perdana Menteri? Cikgu pun cakap 1/10 cikgu cakap.
1/10 tu kalau orang yang tak tahu matematik dia akan cakap, besarnya kau punya probability. Tapi sebenarnya 1/10 tu, if you convert into decimal, kita akan dapat 0.1. Now ini dengar 0.1 awak nampak dia kecil kan? Tapi kalau kita betul-betul nak tengok jawapan dalam bentuk probability, tukarkan dia menjadi percentage. Okey, cikgu bagi awak contoh. Tadi Adlin kata 0.09877 ni kecil. Cikgu pun tanya, kenapa Adlin kata kecil? Sebab Adlin kata dia ada kosong kat depan. Okey, jadi sebenarnya guys, tukarkan dia menjadi percentage dahulu. Baru awak akan nampak dia besar ke kecil. Ini kalau cikgu tukar, cikgu akan dapat 9.877%. Maksudnya 9.877% ni besar ke kecil? Besar ke kecil? 9.877%. Besar. Kalau awak nak buat pembedahan kan, doktor kata, awak bertanya, cikgu, apakah chances saya akan selamat daripada pembedahan ni? Doktor cakap, 9.9877%. Doktor cakap, awak rasa awak nak teruskan tak pembedahan tu? Tak. Tak? Wafi cakap tak Okay Wafi, can you please justify your answer? Kenapa awak kata dengan cikgu 9.877% ni tak besar? Kecil je sebenarnya. Kenapa saya tak cakap apa-apa? Oh, kau awak tadi cakap. Siapa cakap tadi? Sorry, my bad. Cikgu salah dengar. Siapa yang cakap besar tadi? Kecil. Okay, tak nak aku tak apa. Okay. Now, 9.877% ni, kalau lah ada doktor cakap dengan cikgu kan, dia kata, tuan, anda kena kanser. Cikgu pun kata, apakah chances saya nak hidup, doktor? Doktor kata, awak kalau hidup, chances dia 9.877%. Kalau nak buat kemoterapi, awak 9.877% awak akan selamat. 9.877% tu maksudnya chances tu susah lah nak jadi, maksudnya guys. Maksudnya probability tu sangat susah nak jadi. Maksudnya boleh kata cikgu kat sini, cikgu susah nak sembuh. Okay, 9.877% ni dia macam 10% tau. 10% ni kecil. Faham tak? 10% adalah kecil. Kalau kita berniaga, ada orang nak jadi awak punya business partner kan, dia kata, bro, jom jadi business partner aku. Awak pun cakap, apakah chances aku akan kaya kalau aku jadi business partner kau? Orang kata, engkau akan 10% berjaya. 10% tu kecil guys. Okay, besar macam mana besar? Besar macam ni. Besar kalau kita kata more than 50%. Sebab tu kalau awak tengok drama Melayu kan, drama Melayu, kalau ada orang berlakon jadi doktor, cakap, doktor, apakah chances anak saya untuk selamat daripada pembedahan ini? Doktor berkata, more than 50%. Muka dia penuh yakin. More than 50% shows that kebarangkalian dia tinggi. Kalau doktor kata macam ni, 50-50 macam mana 50-50? What does it mean by 50-50? Maybe sama Maksud 50-50? Maksudnya nak berjaya pun boleh. Mungkin juga pembedahan tu boleh jadi tak berjaya kan. So it's either you dapat ataupun tak dapat. Apa chances engkau kahwin tahun ni? 50-50 lah bro. Aku pun tak sure lah kan. Sebab maksudnya ada chances untuk kita nak kahwin ataupun tak kahwin kan. Sebab dia tak more than 50%. Tapi kalau orang cakap, aku rasa 60% aku yakin aku kahwin tahun ni contohnya kan. So nampak probability dia besar. Tapi kalau macam jawapan ni 9.877% ni kecil bro. Okay, ini kecil. Ini kalau main judi, janganlah main. Apakah chances untuk anda menang nombor ekor? 10%. InsyaAllah awak akan menang 10% main judi ni. 10% tak payahlah main judi. Sebab masuk neraka tu pasti, menang tak pasti, lebih tak payah. Okay, now let's look at soalan tadi. Sorry, cuba tengok soalan tadi. Cikgu kira dengan awak tadi kan guys, yang warna hijau ni, last kali dapat 160/729. Okay, cikgu nak tanya Dania. Dania ada tak Dania? Dania Ada. ada, okay Dania. Dania rasa 160/729 tu besar ke kecil? Ya. Cikgu suka dengar dia cakap sekejap. That shows that dia tahu nak kena buat apa. Awak rasa dia tengah buat apa? No. Tak. Tak besar macam mana awak tahu tak besar? Sebab dia 0.219. Okey, sebab awak tukar jadi desimal 0.219.
9. 9. Okey. Kalau tukar dalam percentage, Kalau tukar percentage nanti 21 yes, aja. very good. 21.9%. 9%. Okey. 21.9% ni awak rasa besar tak? Tak. Tak besar kan? Cara paling senang kita cakap 30% pun nampak kecil, apatah lagi 21.9%. Okey, cuma yang ni cukup nak betulkan Tengok ni guys, ni semua pelajar 5G dengar. Masa exam kalau bagi jawapan desimal, jangan bagi jawapan begini. Okey, jawapan dalam desimal kita mestilah 4 significant figures. Tolong ingat benda sampai mati. Ya Allah, apa ni? Significant. 4 significant figures. Kalau sekarang awak bagi dengan cikgu ni, ini baru 3 significant figures. Jadi kena ada satu lagi decimal place kat belakang ni. Berapa tu? 0.218 berapa tu? Yuhu. Yuhu. Berapa dapat? Tak apalah, cikgu kira. Jap. Ya, cikgu kira. Berapa dapat? Ya? 219 juga 160 divide by 729. Yalah. 160 729. You get 0.2195. 0.2195. Okay. So sekarang ni ada 5 kat belakang ni. So maksudnya 21.95%. Masa SPM kena ingat at maths memerlukan 4 significant figures. So guys, cikgu nak share dengan awak. Cikgu masa sekolah dulu kan, I had a habit tau. Setiap kali cikgu buat probability, cikgu dapat jawapan fraction, cikgu akan tukar jadi decimal. Bila cikgu tukar jadi decimal, cikgu akan tukar jadi percentage. Baru cikgu nampak, probability dia kecil. Maksudnya dalam soalan ni, untuk kita nak dapat 3 packet of good orange, chances dia sangat sikit. Macam sekarang musim durian kan, lagi susah nak dapat durian yang elok. Okay, alright, now let's look at soalan B ni. Nampak tak guys? Apa dia kata kat situ? Apa tu dia tulis? Edai kan? Ada tak edai? Pernah tak dengar perkataan edai? Tak pernah kan? So ini typo kan? This should be apa? A dice. Dadu. Sebuah dadu di lambung. Edai tu apa benda kan? So a dice is tossed. Dia baling dadu 8 kali dia baling. Okay, dia kata the probability of getting the number 1, dapat nombor 1 dekat dice tu, ialah 1/6. Nampak ni guys, 1/6 ni. Tahu tak ni siapa punya? P, very good. P 1/6. Okay, sekarang cikgu cakap apa? Siapa tahu P, dia tahu? Siapa yang tahu P, dia akan tahu Q kan? Kan, betul tak? Dia akan dapat Q. Okay, berapa Q? 5/6. 5/6, very good. Dia adalah pecahan yang selebihnya. Kalau siapa tak tahu kenapa 5/6 ni, dia punya working sebenarnya ni guys. 1 tolak dengan 1/6 ni. Masukkan 1/6 dalam ni. Dapatlah 5/6. Okay, ni formula dia. Tapi kalau tak nak buat, kalau macam cikgu tak buat formula lah. Sebab dah tahu dah. 1/6, balance dia 5/6. Okay, selain daripada tu ada huruf apa lagi? Ada huruf N dengan huruf R. Siapa dapat N? Siapa dapat N? 5, very good. Boleh tak bagi tahu cikgu kenapa 5 dapat N? Nombor paling besar. Nombor yang lebih besar. Okay, so antara N dengan R ni, N akan ambil nombor yang lebih besar, which is 8. Maka R akan ambil nombor 5. Cuba calculate guys. Cikgu nak refill air sekejap. Punyalah haus hari ni. Cuba calculate.
Okay, dapat tak guys? Dapat tak? Formula masih lagi sama. Kan? PQR dah dapat. So, macam mana jadi sekarang formula dia? P X equal to R ni kan, dia masih lagi sama, dia tak berubah. Okay, dia kali dengan P kuasa R, dia kali dengan Q kuasa N tolak R. Okay, jadi kita tulislah kat sini. Okay, start dengan R dulu ni kan, R kecil ni kan. Okay, R kecil 5. Okay, jadi kita akan tulis P X sama dengan 5. Lepas tu NCR dia macam mana? 8C5. Lepas tu P kuasa R, P dia 1/6, R dia kuasa 5. Lepas tu Q dia pula, Q dapat 5/6. Semua dah dekat atas tu, cikgu masukkan saja. Q dapat 5/6. Jadi dia punya kat sini nampak tak tulis N tolak R ni. N tolak R ni adalah apa saja N yang awak dapat, dia tolak dengan R. Maksudnya 8 tolak dengan 5. 8 tolak 5, 3 guys. Okay, ini kalau kira dapat 0.0042 soalan ni kata. Okay, 0.0042 ni besar ke kecil? Tak tahu juga. Besar ke kecil? Bagus. Kecil. Kenapa dia kecil? Sebab bila kita tukarkan dia menjadi percentage, dia akan jadi 0.42%. Okay, kecil ni. 0.42% ni kebarangkalian air tu memang susah. Contohnya, apakah kebarangkalian seorang pencuri terselamat daripada polis? Kita akan cakap 0.42%, maknanya susah nak terlepas. Okay, alright. Sekarang guys, cikgu nak bagi tahu awak, soalan ni yang bagus ni adalah kita cuma buat probability menggunakan formula sahaja. Dan the best part adalah cikgu share dengan awak, kita dah buat 3 soalan kan. Ketiga-tiga soalan yang kita buat ni guys, kita langsung tak fikir dalam soalan dia tahu. Kita cuma cari dia punya nombor-nombor sahaja, lepas tu terus jalan kat formula. Kan? Pada cikgu ini lebih senang lah daripada maths punya probability. Okay, so besok nanti guys, kita nak tengok soalan bentuk trial SPM pula. Cikgu share dengan awak. Ni soalan Johor. Soalan Johor tahun 2009. Soalan ni dah 11 tahun dah. Okay, cuba awak tengok sama tak macam tadi kita faham tadi. Kita kata tadi cara paling senang adalah cari fraction kan. Sebab siapa nampak fraction, siapa nampak fraction, Allah. Okay, siapa nampak fraction, dia akan tahu fraction tu adalah milik siapa? Fraction tu adalah milik huruf P. Jadi sekarang ada tak fraction kat sini? Siapa nampak ada fraction? Tak ada fraction kan? Okay, soalan ni guys, soalan level trial kan? Soalan level trial. Jadi dia mestilah nak trick kita. Jadi cikgu nampak kat sini, yang mirip-mirip fraction adalah ni, 2 out of 3. 2 out of 3 dengan kata lain adalah 2 out of 3. Ni fraction dia. Dia buat dalam bentuk ayat. Okey. Jadi kita akan kata inilah P punya. P dah dapat 2/3. Siapa tahu P, dia tahu huruf Q. Q berapa? 1/3. Very good guys. Laju. Kita tak baca pun soalan ni secara detail. Awak tak tahu, oh kenapa soalan ni pasal matematik, pas test semua kan. Tak perlu tahu. Kita cuma perlu tahu huruf-huruf dia sahaja. Now, P dah buat, Q dah buat, N pula. N dengan R macam mana? Tengok soalan A1 ni. Kat sini. Ada 2 whole number kan? Ada 7 whole number kat sini. Ada 5 whole number kat sini. Siapa pergi dekat N? 7 akan pergi kepada N. R akan dapat 5. Okey.
Jadi formula ni kita akan masuk. Cikgu tunjuk formula lah sebelum cikgu habiskan kelas. Okay, jadi formula dia akan jadi, cikgu tulis dulu formula dia. By the way, masih SPM dia bagi so you don't have to worry. Okay, kalau tak hafal pun tak apalah. Untuk kelas awak, cikgu cakap kalau tak hafal pun tak apa. Masa cikgu sekolah dulu, cikgu punya cikgu kata kena hafal sebab dia kata nak guna waktu kerja. Bila cikgu kerja tak guna pun. Tapi tak apalah, dah terhafal nak buat macam mana. So PX sama dengan 5 7 C5 kali P sama dengan 2/3 kuasa 5 kali dengan 1/3 kuasa. Ni apa ni? N tolak R ni. N tolak R ni akan jadi 2. Ada dua cara nak tolak dengan laju guys. Sama ada awak ambil 7 ni, tolak dengan 5 terus dapat 2, ataupun 7 ni tolak dengan 5 di bawah ni pun dapat 2 juga. So ada dua cara nak buat dengan laju. Okay, so ini semua pakai kalkulator lah ni. Boleh tak seorang tolong cikgu dapat berapa jawapan kalkulator? Yuhu. Yuhu yuhu. Berapa? Berapa dapat? Tengah kira. Tengah kilo. Okey, cikgu tunggu. Kosong poin 0.073. 0.073. 0.3073. 3073 Okey, very good. So Arlin awak bagi jawapan pada cikgu dalam 4 significant figures. Very good. Okey, 0.03073. So 4 significant figures dia start selepas nombor 0, 1, 2, 3, 4. Poin tu cikgu. Ya, 0.3. Oh, ya ke? Zero. Tak yang sebelah 3 tu yang depan kosong tu tak ada. Ni macam ni ke? Okey. Kosong Macam ni ke? 7. Okey. So ni besar ke kecil Arlin? Ni macam besar sikit kan? Sebab in percentage you are going to see as 30.73%. Okay. So besok kita akan tengok soalan ni lah. Besok kita ada kelas kan? Okey, tak apalah. Macam ni guys, cikgu faham awak mungkin kelas petang awak kurang respon. Nanti kalau tak faham nanti boleh refer pada video yang cikgu share nanti Okey, so cikgu akan tamatkan kelas kita. Kita sambung esok nanti insya-Allah. Boleh guys Okey, thank you. Okay, thank you very much guys. Okey, assalamualaikum. Thank you.